Kanan. Kanan ke kanan? Okey, bawah. Bawah. Macam ada masalah coding lah ni sini. Didik TV KPM. Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda sedang menonton Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku hos anda. Dan sebelum kita bermula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti pastikan anda cuci tangan dengan kerap, pastikan anda pakai air dan juga sabun. Pakailah gel pembasmi kuman ataupun hand sanitizer dan pastikan juga apabila anda pakai pelitup muka, pastikan anda pakai dengan betul-betul. Pastikan ia meliputi daripada atas hidung sehingga bawah dagu. Dan apabila anda berada di tempat awam, jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter seperti saya dengan cikgu pada hari ini. Selamat pagi Cikgu Sazril. Selamat pagi Sean. Okey, sebelum kita mula mungkin cikgu pun boleh amalkan SOP Cikgu. Silakan Cikgu. Boleh. Kita mesti selalu amalkan supaya kita sentiasa selamat. Betul, Cikgu. Dan jarak di antara kita pun saya rasa lebih kurang 2 meter kan, Cikgu? Ya, lebih kurang. Okeylah, Cikgu. Baiklah, boleh tak Cikgu kenalkan diri Cikgu? Baiklah, nama saya Sazril, Cikgu Sazril. Saya daripada Sekolah Kebangsaan Putrajaya, Presin 18-2. Okey. Saya mengajar TMK tahun 4 dan juga tahun 5 sebelum ini. Ya. Kemudian saya juga seorang jurulatih utama untuk STEM bagi 1, 2, 3 code. Jadi tentang coding-coding game ni semua memang kita akan pelajari Cikgu mahir lah, Cikgu. Boleh kata. Okeylah, baik Cikgu, kita dah berkenalan. Apa kata kita berkenalan pula dengan murid kita yang ada dalam talian. Hai semua, selamat pagi. Selamat pagi. Itulah dia murid kita. Nanti saya akan sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda dan juga jangan lupa untuk beri salam hormat, tangan di atas dada sebegini, ya. Okey, kita mulakan dulu dengan siapa tu? Valentimio. Itu nama dia ke? Fikriah. Fikriah. Ya, Fikriah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Fikriah Kaisara binti Muhammad Fatmi. Boleh panggil saya Fikriah dan saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 18-2. Okey, terima kasih. Dan seterusnya, Khalif. Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Khalif Noah bin Azrul Sukanan. Boleh panggil saya Noah. Saya daripada Sekolah Kebangsaan Metodis Jalan Angjibat. Okey, terima kasih Noah. Dan seterusnya kita ada Hazman. Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hazman bin Khairul Nur Rahim Asyadi. Saya dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 18-2. Terima kasih Hazman. Dan seterusnya kita ada siapa tu? Ethan. Hai dan salam sejahtera. Nama saya Ethan Zemin Wills. Boleh panggil saya Ethan. Saya daripada Sekolah Kebangsaan Intan Baiduri. Dan seterusnya, Aisyah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Aisyah Afiqah binti Muhammad Iqbal. Boleh panggil saya Aisyah. Saya sekolah di SK Putrajaya Presin 18-2. Okey, terima kasih. Dan yang terakhir sekali adalah Johan. Assalamualaikum, nama saya Johan Ryan bin Syahril dari Sekolah Kebangsaan Taman Melawati. Boleh panggil saya Johan Ryan. Johan Ryan, terima kasih. Dan saya ada satu soalan penting untuk anda semua. Adakah anda bersedia untuk penerokan kita pada pagi ini? Bagilah thumbs up sekiranya sedia. Itulah dia. Okey, baiklah, sebelum kita teruskan ataupun mulakan penerokan kita, sebenarnya saya nak tanya Cikgu. Cikgu tadi ada sebut game ataupun permainan tadi ada salah coding. Apa tu Cikgu dan apa kena mengenai dengan penerokan kita pada hari ini? Okey, kita akan meneroka tentang mata pelajaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi, projek pengaturcaraan. Okey. Projek pengaturcaraan ni kita akan belajar tentang macam mana kita nak uruskan projek daripada awal. Mulanya satu projek daripada tak ada apa-apa, sehinggalah projek itu menjadi satu game yang boleh dimainkan oleh orang pemain-pemain game tadi. So macam tadi memang ada masalah dengan pengaturcaraan data ni lah itu. Memang ada masalah, tapi kita nak cari masalah tu di mana. Itulah gunanya projek pengurusan projek pengaturcaraan ini. Okey, baiklah, kepada mereka yang nak tahu dengan lebih lanjut lagi, pastikan anda menonton sehingga penghujung nanti. Tetapi sebelum tu, kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Didik TV KPM. Didik
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Sazwil. Baiklah Cikgu, jom kita mulakan penerokan kita. Alright. Murid-murid, kalau kita lihat di whiteboard sini kan, di whiteboard sini, ada 5 langkah dalam projek pengatur caraan. Ada 5 langkah dalam projek pengatur caraan. Ya. Jadi, apakah langkah-langkah tersebut? Berdasarkan pengetahuan sedia ada murid-murid sekalian, cuba, apakah langkah pertama yang kita boleh lihat di sini? Yang mana? Di sini ada mengekut atur cara, menguji atur cara, mendokumentasi, mereka bentuk atur cara dan juga memahami situasi. Jadi, ada tak murid-murid kita yang nak cuba jawab? Okey, Ethan. Ethan nak cuba jawab. Nombor 1, memahami situasi. Oh, nombor 1 memahami situasi. Mari kita tengok betul atau tidak. Mari kita letak dulu memahami situasi. Okay. Baiklah. Murid yang seterusnya. Ada siapa-siapa lagi nak cuba? Oh, Fikriah. Yang nombor 2, mereka bentuk atur cara. Mereka bentuk atur cara. Okey, terletak di sini. Okey. Itu yang kedua. Mereka bentuk atur cara. Seterusnya, siapa lagi nak cuba seterusnya? Rasa kita boleh pilih lah. Itu dia. Hazman. Okey, Hazman. Mengekut atur cara. Mengekut atur cara. Mengekut atur cara. Terputus sekejap tadi suara dia. Oh, mengekut lah. Mengekut atur cara. Baiklah. Yang seterusnya. Siapa lagi yang belum jawab? Noah. Nombor 4, mengaji atur cara. Menguji atur cara. Okey. Jadi maksudnya yang terakhir adalah mendokumentasi atur cara. Baiklah, mari kita lihat. Memahami situasi, mereka bentuk, mengekut, menguji dan mendokumentasi. Baiklah, berdasarkan jawapan yang diberikan oleh murid-murid kita ni nampaknya betul. Oh, betul. Nampaknya betul semua. Okey. Bagus lah. Memang bijaklah murid-murid cikgu. So, yeah. Apabila kita memulakan satu-satu projek atau cara, projek atau cara, dia akan ada 5 langkah ni. 5 langkah ini iaitu memahami situasi, mereka bentuk, mengekut, menguji dan mendokumentasi. Tetapi untuk sesi kali ini kita hanya akan sentuh 2 saja. Memahami situasi dan juga mereka bentuk atur cara. Kita hanya akan pakai untuk 2 saja. Yang 2 ni lah. Alright. Kenapa memahami situasi ni penting? Apabila kita nak buat satu-satu projek aplikasi, tak kisahlah game ke apps ke kan? Pentingnya kita faham situasi ini ialah kita tahu hala tuju game tersebut. Okey. Especially kalau kita selalunya rasanya kan, kalau Sean rasa kan, dalam nak buat satu game ni kan, seorang-seorang ke buat? Saya rasa kebanyakan masa tu bergantunglah, tapi saya rasa lebih daripada seorang lah cikgu. Game boleh dibuat oleh seorang, tetapi kebanyakannya akan memerlukan satu pasukan. Akan memerlukan satu pasukan. Jadi sekiranya kita tidak ada langkah pertama, memahami situasi, memahami game. Maksudnya game kita tak akan ada hala tuju. Seorang buat lain, seorang buat lain. Jadi game tu dah tak ada dia punya konsistensi dia tu. Betul. Tetapi dalam kita nak memahami situasi ni ada beberapa soalan yang kita perlu tanya. Beberapa soalan, okey. Mari kita lihat pada PowerPoint ni. Okey, kita lihat pada PowerPoint ni. Yang pertama, situasi utama. Apakah situasi utama yang hendak ditunjukkan? Apa di dalam game tu? What is the theme? Apakah temanya? Apakah game tu sendiri? Apakah dibuat dalam game tu? Okey. Kemudian kita juga ada apakah maklumat sedia ada dalam game? Okey. Bagi contoh, katakan kita buat game tentang
berlari di jalan raya. So maklumat-maklumat sedia ada macam jalan raya dan sebagainya. Ya. Betul tak? Betul. Itu maklumat sedia ada. Kalau lari di jalan raya jangan letak dekat laut pula kan? Itu dah kita kena maklumat tahu. yang salah dah. Jadi katakan kita tak faham situasi itu, kita ada grafik designer yang kerja dia buat grafik. Tiba-tiba game tu tentang berlari di jalan raya. Dia hantar dekat kita lari kat tepi pantai. Lain itu pula dah akan membuang masa kita dalam membuat game. Itulah gunanya memahami tu. Dan kita ada dua lagi elemen tadi, iaitu maklumat tambahan, apa lagi maklumat yang kita boleh gunakan, dan juga gambaran keseluruhan. The overall view. Apakah game ini? Apakah game ini? Apakah objektif dan juga apa yang kita sepatutnya buat dalam game ataupun permainan tersebut. Ya? Baiklah. Untuk itu, saya nak bacakan satu contoh situasi permainan. Ya. Sebelum tu cikgu, saya nak terangkan kepada mereka yang menonton di rumah cikgu. Kami akan menggunakan banyak istilah dalam bahasa Inggeris cikgu untuk lagi memudahkan pemahaman kita, sebab contohnya macam game yang cikgu sebutkan tadi adalah permainan dan juga coding adalah pengaturcaraan dan sebagainya, hanya untuk memudahkan pemahaman kita pada hari ini. Bila kita cakap tentang pengaturcaraan, coding, kebanyakan bahasanya dalam bahasa Inggeris. Yalah, sebab ini istilah yang banyak digunakan di serata dunia kan cikgu? Ya, dan kadang-kadang memang saya ada term-term dalam bahasa Melayu tapi tersasul sebab terbiasa orang kata kan. Yelah, tetapi bila kita bercakap itu maksudnya saya cuba nak menerangkan lagi. Betul. Okey, silakan cikgu. Baiklah, ini adalah game yang pertama. Saya rasa kalau saya baca situasi ni, semua orang akan tahu game tu game apa. Oh, ini contoh satu permainan itu. Contoh satu permainan, alright? Okey. Pemain mengawal watak seorang artis grafiti melarikan diri melalui landasan kereta api daripada seorang pengawal dan anjingnya. Semasa melarikan diri, watak tersebut akan cuba mengumpul shilling emas. Power ups untuk meningkatkan tenaga, dan lain-lain sambil mengelak berlanggar dengan bergerak ke kiri, ke kanan serta melompat ke atas dan bergolek dia ke bawah. Dan permainan ini akan tamat apabila watak berlanggar dengan kereta api atau objek lain serta ditangkap oleh pengawal. Okey, itu adalah satu situasi dalam sebuah game. Jadi katakan saya seorang ketua untuk satu projek pengaturcaraan. Jadi saya akan ada satu teks begini yang akan maklumkan kepada pasukan saya ataupun pada diri saya sendiri sekiranya saya tengah memprogramkannya seorang diri yang katakan supaya saya tak lari jauh daripada sini. Saya tak nak tiba-tiba daripada landasan kereta api saya pergi ke jalan raya apa semua kan. Itu sebab itu akan membuang masa. Betul. Alright. Sean tahu tak game apa? Tahu tak game dia? Cikgu, saya sebenarnya pernah main game yang hampir sama dengan apa yang cikgu terangkan tadi, tapi secara yang betul-betul tu mungkin taklah sangat cikgu. Dia jenis genre dia ataupun jenis dia ialah dipanggil jenis endless runner, iaitu you akan berlari tanpa henti. Betul. Tapi saya main game dia bukan sama macam tadi tu, tapi dia hampir sama lah cikgu. Nama game ni apa sebenarnya cikgu? Nama game ni kalau siapa yang biasa main lah, Subway Surf. Saya pernah dengar cikgu tapi tak pernah main cikgu. Okey, alright. Jadi, apabila kita dengar tentang situasi ini, apabila kita mengadakan perbincangan, kita perlu tanyakan beberapa soalan untuk membantu kita dalam membuat kod-kod kita nanti. Dalam mereka bentuk kod nanti, kita perlukan beberapa soalan. Okey. Soalan yang kita boleh tanya adalah, ini adalah larian tanpa penghujung, endless runner. Okey, larian tanpa penghujung. Dia akan lari je kan? Okey. Soalan dia, apakah power up yang dapat dikutip oleh pemain? Okey, apa power up? Jadi masa kita bincangkan tu, kita kena tahu dalam kepala kita, apa dia power up? Kita kena tuliskan. Itu penting untuk dokumentasi nanti. Seterusnya, apakah aksi yang akan berlaku apabila watak tu dilanggar? Dilanggar oleh kereta api, apa aksi yang akan berlaku pada watak tersebut? Sebab itu melibatkan animasi. Apabila melibatkan animasi, ada orang kena buat. Betul. Jadi itu soalan yang kena tanya. Sebab kita kena make sure benda tu betul, kena pastikan yang betul. Yang seterusnya, apakah bunyi yang sesuai? Bunyi kena ada. Jadi bila watak tu tengah collect shilling emas tu,
Dia kena bunyi macam ada bunyi siling ah. Kena ada bunyi kan? Kalau bunyi lain pula macam pelik sikit lah bunyi. Kan? Jadi itu sebab kita kena ada soalan-soalan ini supaya kita tahu. Ya. Alright? And then bagaimanakah watak ini dikawal oleh pemain? Macam mana dia punya cara kontrol? Ya, betul. Adakah kita pakai macam tadi ke? Sean pakai jadi joypad kan? Ataupun kita pakai touch? Ya. Kan? Atau Swipe kita pakai atas, mouse? swipe ke tepi. Ya. Jadi benda itu kita kena tahu apakah bagaimana cara watak itu dikawal. Ini ada soalan-soalan yang penting yang kita kena tanya, dan yang terakhir, berapakah jenis halangan yang ada? Macam cikgu sebutkan tadi, ada kereta api, ada mungkin kotak ke apa. Kenapa penting berapa jenis halangan? Sebab cuba beritahu. Kenapa? Supaya kita kena tahu ada berapa jenis, supaya tak banyak sangat dan tak kurang sangat ke cikgu? Supaya kita dapat had. Kalau tidak, halangan ada banyak. Ya. Kita tak nak sampai 10 halangan, nanti game kita sampai bila tak siap. Yalah. Jadi itu adalah contoh yang pertama. Ya. Sekarang kita pergi pada contoh yang kedua pula. Ya. Okey. Contoh yang kedua, dia panggil, saya akan baca situasi untuk contoh yang kedua. Boleh, silakan. Okey. Pemain cuba untuk menukar posisi gula-gula yang berwarna-warni untuk menghasilkan satu barisan 3 atau lebih gula-gula yang mempunyai padanan warna yang sama. Ya, cikgu. Ini saya rasa saya tahulah. Gula-gula kan? Gula-gula. Okey. Ini akan menghilangkan gula-gula tersebut daripada papan permainan dan memberikan gula-gula baru untuk meningkatkan potensi membuat padanan baru. Saya rasa dekat situ pun dah nampak dah. Dah tahu dah, cikgu. Dah tahu dah. Warna pun dah ada dalam otak saya, cikgu. Okey. Padanan 4 atau lebih gula-gula akan memberikan gula-gula dengan kebolehan unik untuk membantu menyelesaikan papan permainan, board tu, papan permainan dengan lebih mudah. Setiap papan permainan mempunyai matlamat yang perlu diselesaikan. Ya. Okey, itu situasi dia. Ya. So bila saya bercakap dengan ini, saya akan panggil satu pasukan, saya akan duduk brainstorm. Okey, kita cuba dapatkan idea kan? Ya. So, soalan yang kita boleh tanya, ini hanya sebahagian tau. Selalunya bila kita memahami situasi ni, banyak soalan yang kita kena tulis. Sebab ini akan membantu kita apabila kita pergi untuk langkah yang seterusnya, mereka bentuk atas cara. Betapa pentingnya memahami situasi ini. Berapakah bilangan warna gula-gula? Yang itu penting. Ya, kan kalau tidak terlalu banyak warna, cikgu. Kalau terlalu banyak warna, kita tak tahu, kita spektrum warna tu banyak kan? Ya, betul. Kalau kita tak tetapkan. Dan juga objektif permainan ni adalah untuk menghilangkan ataupun memastikan bahawa kita dapat habiskan pemain tersebut. Kalau terlalu banyak warna, padanannya pun susah juga. Susah nak dapat. Jadi itu kita kena tengok mana satu yang optimum. Yang seterusnya, apakah jenis power-ups yang ada? Apa yang power-ups yang unik tadi kan, yang menghasilkan gula-gula yang unik tadi. Seterusnya, apakah jenis-jenis masalah yang perlu diselesaikan? Matlamat tadi, matlamat dalam game tu. Setiap level tu apa matlamat dia? Dan yang terakhir sekali, bagaimana pemain menggerakkan gula-gula. Nampak tak situ? Yang paling penting ialah kita cuba menghadkan situasi game kita supaya kita dapat mengawalnya dengan lebih baik. Okey, cikgu. Okey. Jadi daripada ini ialah untuk memahami situasinya lah, cikgu. Memahami situasi. Ya. Dan saya rasa, kalau saya tak silap lah, sebab sekarang ni ada banyak pertandingan-pertandingan dah. Ya. Murid-murid kita ni ada yang dah ada situasi game mereka yang mereka tengah fikirkan. Ya. Jadi boleh kita cuba dengar daripada murid-murid ni, ada sesiapa nak bacakan situasi tentang game mereka. Ada siapa-siapa yang Fikriah lagi. Fikriah, mari kita dengar situasi game kamu. Okey. Bacakan situasi game. Seorang doktor berlari di bahagian bawah. COVID-19 mengejar doktor tersebut dari arah depan. Bos COVID berusaha untuk menjangkiti doktor tersebut. Doktor perlu mencari vaksin untuk menyelamatkan bumi. Okey, Fikriah. Wow. Nampaknya game yang sangat kata apa? Trending sekarang kan. Game yang sangat trending. Jadi, daripada situasi Fikriah tadi, kita boleh tanya banyak benda. Macam sebagai contoh, macam mana kita nak kawal doktor tadi? Okey. Apakah pergerakan
virus tersebut. Adakah dia bergerak ke kiri, kanan, atas, bawah ataupun dia random atau secara rawak. Jadi itu soalan-soalan yang perlu fikirkan semasa dia membuat game nanti. Alright. Ada siapa lagi yang nak cuba bacakan situasi mereka? Itu dia, Johan. Ya. Terdapat seorang pemain yang perlu menggelicik bola dan mengelakkan objek-objek. Terdapat 3 lorong yang mengandungi 3 objek untuk menghalang pemain dari menggelicik bola. Ini macam endless runner tadi, tapi dia tukarkan daripada berlari atas landasan, dia kena gelicik bola. That mean ada benda yang dia kena buat di situ. Dia kena bawa bola. Itu idea baru tu. Itu idea yang boleh dikembangkan untuk menjadi satu game yang baru. Alright. Ada lagi sesiapa yang kita nak tengok? Yes, Ethan. Game ini ada 20 kepingan daripada kad-kad menjadi 10 berpasangan. Kad adalah tersusun dari kiri ke kanan dan atas ke bawah. 4x5 masing-masing. Pemain harus mencari pasangan yang sama dan masa terpendek. Sekiranya pasangan yang dibuka adalah salah, ia akan menutup belakang secara automatik. Dan jika pasangan yang betul dibuka, ia akan tetap terbuka. Nama game ini adalah Memory. Itu dia, saya baru je nak sebutkan itu. Daripada cara yang Ethan cakap tadi, dia maklumkan tadi satu. Apa yang akan berlaku apabila kad tersebut disentuh atau dibuka dan tak sama. Itu benda yang penting. Bentuk itu dia panggil mekanik permainan tersebut atau game mechanics yang permainan. That means masa situasi itu dia dah faham dah, dia dah clear dah. Apa yang dia perlu sebutkan, apa yang dia perlu concentrate atau tumpukan semasa dia buat game tersebut. Kemudian dia dah bagi tahu hanya ada berapa kad saja, dia dah limitkan dia kan itu. Dan susunannya 4x5 katanya tadi itu kan. Itu yang benda-benda penting yang perlu dibuat semasa kita memahami situasi. Baiklah cikgu, sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Sazvia. Baiklah cikgu, jom kita teruskan penerbangan kita, cikgu. Baiklah. Okey, murid-murid semua dah ready Semua dah ready? Alright, good. So, seterusnya, sebelum kita pergi lebih lanjut, ini adalah game yang kita main tadi kan, Sean, game yang kita buat tadi tu. Ada seorang tengah berlari kan. So, game ini ada 2 player, player 1, player 2. Kemudian mereka akan pilih salah satu watak dan mereka akan berlari. Okey. Alright. Dan dia macam main kejar-kejar lah. Kejar-kejar, berkejaran lah kan, main pusing kan. Alright, so untuk situasi ini, ini adalah soalan yang saya sediakan. Apakah power ups yang ada, apakah halangan yang ada dan berapa pusingan. Dan kalau you notice, nampak sini, tak ada apa-apa. Tak ada power up, tak ada halangan. Itu yang saya kata macam saya pelik macam ada coding yang salah yang cikgu sebutkan tadi lah. Masalah tadi. Okey. Jadi, bila kita dah ada yang situasi tadi apa semua kan. Macam murid-murid tadi pun dia dah bagi situasi mereka apa semua. Seterusnya kita akan pergi ke langkah yang seterusnya dipanggil mereka bentuk atau cara. Untuk buat coding dipanggil mereka bentuk atau cara. Tapi kita belum sentuh komputer. Okey. Alright. Okey. Soalan dia, alright, seterusnya. Langkah-langkah dalam mereka bentuk atau cara. Siapa yang tahu? Apakah langkah-langkah dalam mereka bentuk atau cara? Ada tak siapa-siapa? Ada tak siapa-siapa yang boleh bagi tahu saya langkah pertama dalam mereka bentuk atau cara? Apa yang dia kena buat dahulu? Apa yang kena buat? Saya nampak macam Ethan tengah senyum-senyum. Ethan tahu tak? Ethan tahu jawapan, Ethan? Apakah langkah pertama? Okey, kejap. Kejap. Siapa yang nak cuba tolong Ethan? Siapa nak cuba tolong? Noah nak cuba?
apakah langkah pertama dalam membuat mereka bentuk atur cara? Apakah benda pertama yang kita kena buat? Ada siapa-siapa? Okey, ada salah satu daripada mereka yang nak cuba jawab. Siapa tu? Aisyah. Aisyah nak cuba jawab? Oh, Ethan nak cuba jawab. Okey, Ethan. Silakan, Ethan. Membina sudut kod. Membina sudut kod. Rasanya macam dah lompat satu step tau. Berbincang dulu. Berbincang dulu. Berbincang, okey. Bincang tadi memahami situasi kan. Apa dia yang lepas kita dah faham situasi, apa yang kita kena buat selepas itu? Yang benda pertama kita buat dalam mereka bentuk atur cara. Apa yang kita kena buat? Itu dia. Noah, silakan. Algoritma. Yes, bagus Noah. Membina algoritma. Okey, mari kita tengok apa dia first step tadi. Menghasilkan algoritma, iaitu urutan langkah untuk menyelesaikan masalah dan melaksanakan tugasan. Algoritma. Now, algoritma ni penting sebab dia akan bagi tahu kita apa yang ada dalam game secara detail. Yang macam tadi tu bila kita faham situasi tadi, it's just hanyalah sebagai untuk dapatkan gambaran sahaja. Gambaran yalah betul, gambaran situasi dia, ada gambaran penuh dan juga gambaran fokusnya lah. Ya, betul. Tapi dalam algoritma ialah kita akan bagi tahu player 1 apakah pergerakan dia. Player 2 apakah pergerakan dia. Power up 1 apakah hasil dia. Power up 2 apakah dia punya fungsi-fungsi dia. Itu dalam menghasilkan algoritma. Selepas menghasilkan algoritma, apa dia? Noah, tadi what you say? Apa yang kamu cakap tadi, Noah? Apa dia selepas menghasilkan algoritma? Tadi Noah dah bagi jawapannya tadi tu. Yang langkah kedua tu adalah jawapan Ethan tadi. Dia Noah pula. Ethan, sorry. Ethan, sorry. Membina sudut kod. Membina sudut kod, betul. Sorry, saya tersilap. Salah sebut nama, tak salah apa. Sebut nama. Saya dah tengok muka Noah pasal dia senyum tu. Tak berhenti dia tadi. Alright. So, menghasilkan pseudocode. Now, pseudocode. Apa tu pseudocode? Pseudocode. Pseudo. Perkataan pseudo. Itu sebab kadang-kadang kita kata pseudocode ni sebenarnya perkataan pseudo tu tak ada dalam bahasa Melayu. Tapi kita dah ambil dan gunakan dia. Sebab pseudo ni ialah seperti sesuatu. Menyerupai sesuatu. Jadi bila kita kata pseudocode, maksudnya menyerupai kod. Menyerupai kod. That means dia pseudo, dia menyerupai. Dia bukan kod yang betul, bukan yang if, else, then. Ada kurungan-kurungan apa semua tu kan. Dia bagaikan lah. Dia bagaikan satu kod. Dia adalah menerangkan kod dalam bahasa biasa. Menggunakan contoh kalau kita dalam bahasa Melayu, kita akan menggunakan bahasa Melayu untuk menerangkan kod-kod kita. Okey. Mari kita tengok set pernyataan yang menyerupai bahasa atau cara komputer tetapi menggunakan bahasa biasa. Contoh macam dekat kod tu mungkin dia ada if player ataupun if pemain tekan butang then pemain akan. So daripada kod yang bahasa kod ni kita macam terangkan dalam bahasa Melayu itu. Sekiranya player 1 pergi ke arah ini, maka kita akan buat apa? Tapi yang tu dalam pengaturcaraan, tetapi yang ni kita terangkan dalam bahasa biasalah. Tapi bahasa biasa tu pun dah hampir seperti bahasa pengaturcaraan. Okey. Dan yang terakhir sekali adalah menghasilkan carta alih. Tetapi carta alih ini adalah satu topik yang besar, so kita tak akan bincangkan pada sesi ini untuk carta alih. Ianya hanyalah gambar rajah yang menggunakan simbol geometrik untuk menunjukkan langkah-langkah dalam algoritma. Tetapi untuk sesi ini kita tak sebut sebab dia panjang. Saya hanya maklumkan bahawa ini adalah 3 reka bentuk tersebut. Untuk kali ini kita hanya akan memberikan tumpuan kepada menghasilkan algoritma dan juga menghasilkan pseudocode. Alright, murid-murid. So sekarang murid-murid okey kita nak move ke alright. Semua thumbs up. Okey, good. Tadi kita ada game lumba lari kejar-kejar tadi. So ini adalah contoh algoritma untuk game yang sedang dibina. Okey. Yang pertama untuk player 1 dan player 2. Apa yang dia kena buat? Bergerak ke kiri, ke kanan, ke atas dan ke bawah. Okey, itu adalah algoritma dia. Yang kedua, pengejar mendapat markah apabila menangkap player yang dikejar.
Okey. Itu algoritma dia. Kemudian kita ada power ups kepantasan. Ini sebahagian ya, bukan keseluruhan game. Ya. Meningkatkan kepantasan watak yang mengambil dan bertahan selama 15 saat. Itu adalah algoritma dalam game tag tadi. Ya. Game yang kejar-kejar kan. Ya. Jadi bila kita tengok macam ni, yang ini maksudnya ini adalah satu jenis yang kita akan hasilkan. Setiap satu ni kita akan hasilkan apa tadi? Apa dia tadi? Apa yang kita akan hasilkan daripada algoritma yang ini? Apa dia? Apa yang kita akan hasilkan? Murid-murid? Apa yang kita akan hasilkan? Okeylah, saya jawab bagi pihak murid-murid. Pseudocode dah Ego. Pseudocode. Itu dia. Kita akan hasilkan pseudocode daripada algoritma ini. Ya. Sekiranya algoritma ini tak clear kan? Kita maksudnya tak cukup jelas. Ya. Pseudocode kita tidak akan dapat dihasilkan dengan baik. Sekarang mari kita tengok. Menulis pseudocode untuk player 1. Tadi player 1 kita apa? Berlari ke kiri, berlari ke kanan, atas dan bawah. Ya. Betul tak? Betul, nampak tadi kan geng kan? Alright. Okey. Dia semua akan mula dengan mula. Yalah. Mula. Kalau nak mula apa-apa, kalau nak apa-apa nak mulakan tu, kita kena mulalah. Mula, betul. Okey. Ya. Sekali kita kata, tetapkan kedudukan pengejar di sudut atas kiri dan semak tetapan pengejar. Ya. Okey, maksudnya apa? Tetapkan dulu, dia duduk kat mana? Di mana karakter itu berada? Ya. So kita bagi tahu, okey. Tapi kalau dalam bahasa komputer, dia tak akan kata tetapkan. Ya. Dia akan guna bahasa lain. Go to position, Itu lepas tu koordinat secara apa teknikal semua. sikit lah. Secara Tapi yang teknikal. ni adalah pseudocode semacam cikgu sebutkan tadi adalah untuk menerangkan kod yang sebenar lah Ego dalam bahasa kita. So, kemudian jika tetapan pengejar adalah benar, maka tetapkan player 1 sebagai pengejar. Ini kalau kita tengok, saya cepatkanlah sebab dia just biasa je, semuanya sama je. Sebab saya nak tengok nanti, saya dengar murid-murid ni semua pun dah ada pseudocode mereka. Okey. Okey. Jadi jika tetapan pengejar ni semua ialah apa yang berlaku. Sebagai contoh, jika kekunci W ditekan, maka gerakkan player 1 ke atas. Sebaliknya, jika kekunci S ditekan, maka gerakkan player 1 ke bawah. Okey. Jadi itu adalah yang kita panggil pseudocode yang berdasarkan permainan yang cikgu tunjukkan tadilah. Dan daripada pseudocode ini, dia akan jadi ini. Inilah coding dia ini ataupun coding yang kita pengatur pakai. dia lah Ego. Pengatur caraan dia. Ini hasil dia. Ini contoh pengatur caraan dia. Okey. Saya rasa macam cikgu sebutkan tadi tu, murid kita yang ada dalam talian pun ada sediakan contoh pseudocode. Okey, jom kita tengok hasil kerja daripada murid kita yang ada dalam talian. Siapa yang nak mulakan dulu ataupun kita boleh pilihlah mana-mana yang masih belum jawab lagi. Saya rasa ada di antara anda yang agak senyap dah kalau kita bandingkan dengan mereka yang dah jawab. Boleh tak saya pilih ataupun cikgu nak pilih siapa-siapa untuk terangkan? Saya rasa Johan kot banyak yang belum. Okey, Johan, silakan. Sila terangkan dan juga tunjukkan kepada kita semua pseudocode yang anda telah pun sediakan. Jika ada dalam kertas, boleh angkat je kertas tu tunjuk. Kalau tak ada, just bacakan je kalau tulisan terlalu halus. Saya buat kat Words. Buat kat Words. Kalau Words boleh share screen tak? Saya tak pasti. Saya bacakan Bacakan. Mula, tetapkan nyawa 10. Tetapkan skor sifar. Tetapkan kedudukan pemain di lorong tengah bahagian kiri. Sekejap. Johan, game kamu tadi yang bola kan? Yang lari dengan bawa bola kan? Okey, kita kena clear yang itu dulu supaya bila kita dengar pseudocode, memahami situasi dulu. Memahami situasi baru kita boleh faham pseudocode dia. Kalau tidak, kita tak faham pseudocode dia tadi. Betul. Okey, silakan. Ketik kunci atas dengan bawah. Jika kekunci atas diketik, maka gerakan pemain ke atas. Jika kekunci bawah diketik, maka gerakan pemain ke bawah. Jika pemain tersentuh objek, maka keluarnya bunyi tiupan whistle. Dan kurangkan nilai nyawa sebanyak 1. Paparkan masa sebagai markah. Tamat. Wow. Cuma dekat situ ada satu bahagian yang saya tak berapa saya rasa boleh betulkan lagi. Yang dia boleh betulkan lagi iaitu di bahagian yang dia kata ketik kunci atas untuk menggerakkan pemain ke atas.
kita tak boleh gerakkan poin itu ke atas. Saya rasa sebab kalau dia tengah berlari, dia akan melompat. Jadi kita akan sebut melompat. Jadi sebutan-sebutan itu juga amat penting untuk menerangkan kod-kod kita tadi. Okey. Kan? Tapi nampaknya Johan dah ready untuk buat game Agak dia. bagus saya rasa untuk buat game dia nampaknya tu. Penerangan dia tadi. Siapa lagi? Fikriah. Mari kita dengar Fikriah. Sudokod watak doktor. Mula, tetapkan kedudukan doktor bahagian bawah sebelah kiri. Gerakkan doktor ke kanan. Jika doktor disentuh COVID-19, maka baringkan doktor, keluarkan bunyi batuk. Jika doktor sentuh perisai peletup muka, lenyapkan COVID-19, keluarkan bunyi pop. Jika doktor sentuh vaksin, maka tetapkan kedudukan doktor di bahagian bawah sebelah kiri. Tamat. Very agak sangat terperinci jelas. Ya, sangat terperinci. Ya. Betul. Ini memang sebab dia bagi tahu okey apa berlaku kalau karakter itu bertemu dengan virus. Apa akan berlaku jika karakter itu bertemu dengan power up. Jadi banyak yang dia dah sentuh. Itu dah menjadi hampir satu sudut kod yang agak lengkap untuk karakter doktor tu saja. Okey, dan daripada sudut kod ni barulah kita boleh bergerak ke langkah yang seterusnya untuk merekod atau carakan ego. Tapi yang itu kita tak sentuh untuk hari ini lah. Okey, baiklah, sebelum kita teruskan penukaran kita, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Sazril. Baiklah Cikgu, sebelum kita rehat tadi kita dah dengar dua contoh penerangan bagi sudut kod daripada, kalau tak silap saya, daripada Johan dan juga Fikriah kan Cikgu? Ya, betul. Mungkin kita boleh tanya lagi murid lain, contoh mereka dan juga penerangan mereka untuk sudut kod mereka. Baik. Ada siapa yang nak volunteer? Mungkin kita boleh tanya Hazman Cikgu. Hazman, tadi senyap je, tak senyum langsung. Senyum sikit Hazman boleh? Itulah dia senyuman yang begitu ceria. Okey, silakan Azman. Sebelum anda terangkan sudut kod anda, mungkin anda boleh terangkan dulu situasi mungkin kita terlupa ataupun tak dengar lagi situasi supaya kita dapat memahami situasi tersebut. Silakan. Pemain sedang mandu kereta untuk melarikan diri daripada polis. Okey. Main harus elak halangan di jalan raya. Kumpulkan power up untuk lari lagi laju daripada polis. Okey, baik. Okey, so itulah situasi anda ya? Ataupun situasi permainan anda. Apakah sudut kodnya? Okey. Letakkan pemain di bahagian bawah tengah. Okey, bahagian bawah tengah. Jika kekunci W jika kekunci tepi ditekan, maka gerakkan main ke tepi. Jika kita apa, terangkan je. Kalau silap tak apa. Saya cuba akan bantu, bukan saya lah, tapi cikgu akan cuba membantu. Tak apa, kita belajar sama-sama. Ya Azman, silakan. Okey, maksudnya jika kamu klik kunci W dia akan atas W sebelah kiri, tak sebelah kiri. Kita A kot. Kalau A dia akan pergi kiri, D akan pergi kanan. Nah, di sini yang penting kalau kita buat sudut kod, kita kena tahu papan jenis controller yang kita akan pakai atau jenis kawalan yang kita akan gunakan. Okey. Saya rasa dalam situasi ini adalah papan kunci ataupun keyboard. Rasanya keyboard ni kalau macam ni. Tak apa. So, itu antara benda yang kita perlu tahu yang sebelum kita mulakan sudut kod. Apakah kawalannya? So, Hazman kena check balik dengan jenis controller apa yang you nak pakai. Adakah you nak pakai swipe ataupun keyboard ataupun mouse sebelum buat sudut kod. Bila kita tak sure controller yang kita akan pakai, ini yang akan berlaku. Kita dah tak tahu nak sebut controller kita. Okey. Hazman ada apa-apa nak tambah ke? Ataupun mungkin dari segi power up yang anda nak sentuh? Ataupun belum lagi, masih dalam perbincangan lagi dengan pasukan anda ke?
Okey, masih dalam perbincangan. Tak apa, kita tak kacau. Mungkin ada banyak coding ataupun banyak pseudocode yang nak tambah kepada, bukan pseudocode, banyak maklumat yang ditambahkan kepada banyak soalan-soalan yang perlu ditanya lagi. Ya, betul. Tak apa. Kita balik pula kepada murid yang seterusnya. Mungkin kita boleh tanya Aisyah. Tiba-tiba mata terbuka besar-besar. Tanya saya. Terkejut dia. Boleh ke Aisyah? Mungkin anda boleh terangkan pseudocode anda, tetapi sebelum tu mungkin anda boleh terangkan situasi permainan anda ataupun game anda. Sorry, Aisyah kena kuat sikit ya Aisyah, tak dengar lah. Kuat sikit suara. Ini tahun 2020 ada virus zombie. Okey. Jika mahu selamat daripada terkena virus zombie, perlu mencari isu panas. Okey. Boleh tak anda terangkan pseudocode anda? Belum ni lagi, belum ready lagi. Masih dalam perbincangan lagi. Okey, masih dalam perbincangan. Okey, tak apa. Mungkin tadi Johan dah jawab, Fikria dah jawab, mungkin Noah. Adakah anda mempunyai pseudocode yang telah pun disediakan? Ada tak? Ada tak nak? Ada, okey. Tapi sebelum tu mungkin anda boleh terangkan situasi game anda. Untuk mulakan game ini, kita hanya perlu tekan butang lompat untuk elakkan karakter itu terlanggar batu. Jika karakter itu terlanggar batu itu, maka karakter itu gagal untuk ke garisan penamat. Okey. Okey. Apakah pseudocode anda untuk game ini? Tengah cari file. Okey, tengah cari. Tak apa-apa. Dia simpan di tempat yang selamat supaya orang tak tirulah pseudocode-nya kan. Sebab betul. Ini idea ni sangat penting pada masa ini sebab dari segi permainan memang ada banyak permainan tapi permainan yang begitu bagus tu idea ni kan bagus, so kita kena simpan dengan selamat ya. Okey, Noah dah sedia? Dah sedia untuk pseudocode? Okey, saya rasa Noah masih cari, tak apa. Kita akan kembali semula ke Noah. Dan murid yang terakhir tu yang masih belum jawab mungkin Ethan. Ethan okey? Ethan belum jawab kan? Belum. Okey, silakan Ethan. Pseudocode game memory. Mula. Okey. Penunjuk bermula dari kiri paling atas. Masa tidak terhad. Pergerakan kiri, kanan, atas dan bawah. Jika butang kanan ditekan, penunjuk bergerak ke kanan. Jika butang kiri ditekan, penunjuk bergerak ke kiri. Jika butang atas ditekan, penunjuk bergerak ke atas. Jika butang bawah ditekan, penunjuk bergerak ke bawah. Okey. Jika butang enter ditekan, maka kad terpilih. Tamat. Dia menggunakan anak panah. Terima kasih. Juga controller. Wah, bagus. Very clear. okey. Sangat jelas tadi. Dia menggunakan anak panah untuk gerakkan dan tekan butang enter untuk flipkan kad tersebut atau untuk balikkan kad tersebut. Okey, saya rasa nampaknya okey mereka ni. Nampaknya semua okey. Noah dah okey ke? Ataupun pseudocode anda masih dalam perbincangan dengan pasukan anda? Okey, tak apa, jangan risau. Masih ada masa selepas program ini. Tetapi sebelum tu, mungkin murid kita yang ada dalam talian boleh berikan rumusan kepada penerakan kita pada hari ini. Mungkin cikgu boleh pilih siapa yang nak beri rumusan. Okey, saya nak pilih Aisyah. Saya nak tanya soalan sikit Aisyah. Okey, berikan langkah yang pertama yang kita perlukan dalam projek pengatur caraan. Apakah langkah yang pertama? Yang kita susun kad tadi, langkah pertama? Memahami situasi. Okey, yang kedua? Cara memahami situasi. Okey. Mereka ada cara. Okey. Mengikut, menguji dan mendokumentasi. Betul, tepat sekali. Bagus Aisyah. Alright. And then yang soalan yang seterusnya ialah tiga langkah dalam mereka bentuk atau cara. Siapa nak cuba jawab?
Itu dia. Fikria, silakan. Yang pertama, memahami situasi, membuat algoritma dengan pseudocode. Okey. Membuat algoritma, pseudocode dan yang terakhir sekali tadi adalah carta alih sebab kita tak belajar pada hari ini. Jadi mungkin dia terlupa pasal carta alih tadi. Okey, sebab kita tak sentuh kan untuk hari ini. Okey, sentuh. baiklah cikgu, mungkin cikgu boleh berikan rumusan ringkas kita untuk penerbangan kita pada hari ini. Go, silakan. Okey, so apabila kita membuat satu-satu projek mengatur caraan, pastikan kita tidak lupa langkah-langkah yang kita belajar tadi kerana langkah-langkah ini amat penting untuk kita mengawal hala tuju projek kita. Dan juga kalau saya tak silap, banyak pertandingan-pertandingan mereka bentuk game dan aplikasi yang diadakan. Even sekarang, pada masa sekarang kalau saya tak silap ada satu pertandingan membina aplikasi game 2 dimensi anjuran MDET. Jadi apabila murid-murid nak cuba masuk pertandingan seperti ini, amat berguna kita memahami projek mengatur caraan ini. Ya, betul. Okey. Terima kasih Cikgu Sazwi atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini dan juga kepada murid kita yang begitu bijak ya dalam talian, iaitu Aisyah, Hazman, Fikria, Johan, Ethan dan juga Noah. Terima kasih kerana bersama kita dan harap anda juga dapat mengambil bahagian dalam pertandingan yang dianjurkan oleh MDEC. Dan kepada mereka juga yang menonton di rumah, ikutilah langkah-langkah yang cikgu pun telah terangkan untuk anda menghasilkan permainan anda. Dan kepada mereka yang menonton di rumah juga, jangan lupa untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 dan kita akan berjumpa lagi di Didik TV KPM. Berjumpa lagi. Bye. Didik TV KPM